Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Sri Lanka dalam kelayakan Piala Asia bawah 20. Malaysia menang pada perlawanan ini dengan keputusan 3-0 hasil jaringan dari Alif Izzuan 2 dan 1 dari Adam Farhan. Pada perlawanan ini boleh dikatakan Malaysia menguasai hampir keseluruhan perlawanan. Hampir 75% ball position dikawal oleh pasukan Malaysia dan pasukan Sri Lanka boleh dilihat bermain dengan agak pasif dan boleh dikatakan pasukan Sri Lanka juga kekurangan seorang player dan mereka tak ada struktur untuk berhadapan dengan pasukan Malaysia. Memang dominate gila Malaysia pada perlawanan ni. Cumanya Malaysia ada masalah di kawasan final third ataupun attacking third pasukan Malaysia pada perlawanan ni agak kurang klinikal dari segi memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk menambah jaringan. Benda ini adalah benda yang patut dirisaukan oleh coach ataupun pemain-pemain Malaysia sendiri. Sebab apa? Sebab selepas ini mereka akan bertemu dengan Korea Selatan yang mana mereka perlu melakukan misi wajib menang untuk melayakkan diri ke peringkat ataupun ke Piala Asia secara automatik. Jadi sekiranya mereka gagal untuk memanfaatkan peluang-peluang yang sedia ada untuk menjaringkan gol, benda itu akan menjadi masalah utama kepada pasukan Malaysia untuk memenangi perlawanan. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia lah. Apakah perkara positif yang kita boleh tengok pada pasukan Malaysia untuk perlawanan ni? Yang pertama, perkara positif yang boleh kita lihat pada perlawanan ni boleh dikatakan bahagian kanan dan juga bahagian kiri pasukan Malaysia sangat-sangat efektif. Yang mana bahagian kanan Najmuddin dan Ali Farhan dan di bahagian kiri kita ada Adam Farhan dan juga Rozaini. Yang mana kedua-dua player ataupun keempat-empat player di bahagian kanan dan juga bahagian kiri pada perlawanan ni memang sangat-sangat efektif dalam menggerakkan bola di kawasan wide area. Kita boleh tengok di bahagian kanan terlebih dahulu apabila Najmuddin dan juga Ali Farhan, yang mana kita boleh tengok pada mulanya Najmuddin boleh dikatakan bergerak secara berkeseorangan di bahagian kanan sebagai seorang pemain winger dan benda tu memang efektif. Banyak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Najmuddin berjaya untuk dilakukan dengan sempurna sebelum beliau supply bola ke dalam kotak penalti. Tetapi perkara tersebut bertambah baik apabila Ali Farhan yang bermain di bahagian right back berjaya untuk membantu Najmuddin di second half lah, terutamanya untuk naik lebih memberi support kepada Najmuddin untuk buat overlap dan juga overlapping. Jadi apabila Najmuddin dapat support daripada Ali Farhan di bahagian kanan ni, kita boleh lihatlah Najmuddin tidak perlu naik untuk bertindak sebagai offensive winger ataupun bermain dengan secara individu sangat untuk penetrate bahagian pertahanan kiri Sri Lanka. Sebaliknya beliau boleh untuk drop deep ke bawah untuk stay di middle line dan dia boleh jadi playmaker daripada bawah. Dan perkara tersebut dibantu dengan Ali Farhan yang suka untuk buat underlap dan juga buat overlap untuk memberi support kepada Najmuddin bagi melakukan passing ke hadapan. So apabila ada bantuan daripada right back melalui Ali Farhan ni, kita boleh tengoklah yang Najmuddin ni sebenarnya kreatif dalam membuka game. So bila Ali Farhan sering support buat overlap, buat underlap di bahagian kanan, kita nampak banyak gerakan di bahagian kanan lebih efektif dan ada numbers of player Malaysia di bahagian kanan untuk melakukan serangan dan juga boleh supply bola ke dalam kotak penalti dengan sangat baik. Dan hasilnya kita boleh tengok gol yang kedua tercipta daripada gerakan Najmuddin dan juga Ali Farhan yang sangat-sangat cemerlang. Manakala untuk bahagian kiri pula kita boleh tengok Adam Farhan bertindak dengan sangat cemerlang apabila dia boleh lari dalam space untuk menerima bola untuk gol yang kedua. Boleh saya katakan beliau adalah seorang winger yang ada insting untuk menjaringkan gol dan dia adalah typical player yang sentiasa berada dalam positioning yang tepat apabila bola dihantar daripada bahagian kanan ke bahagian kiri untuk menerima bola tersebut. Manakala untuk Rozaini yang bermain di left back ataupun di belakang Adam Farhan, kita boleh tengok Rozaini ni dia punya gameplay bukannya typical ataupun sama seperti Ali Farhan di bahagian kanan. Sebaliknya Rozaini punya gameplay, beliau lebih suka untuk berada di bahagian wide area ataupun berada di middle space, yang mana beliau lebih suka untuk melakukan crossing yang mana boleh saya katakan hantaran lintang daripada Rozaini ni adalah hantaran lintang yang berworld class ataupun memang berkualiti apabila sangat-sangat tepat dan memang on point untuk mencari striker di dalam kotak penalti seperti Nazrin Nasir ataupun Alif Izzuan. Cumanya
mana sayang apabila striker-striker ni gagal untuk challenge ataupun gagal untuk menyudahkan hantaran-hantaran tersebut ke dalam gawang. Jadi itu perkara pertama. Memang kanan dan kiri Malaysia ni dah hidup, memang dah bagus. Mereka dah boleh main laju, boleh main dengan support play yang baik. Mereka boleh supply bola ke dalam kotak penalti dengan banyak cutback, crossing, cakap lay off dan sebagainya berjaya dilakukan. Tetapi masalahnya macam saya cakap tadi, ketumpulan di bahagian serangan menjadi punca Malaysia tak boleh nak skor lebih daripada 3. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat gameplay Malaysia di bahagian tengah untuk game ni, gandingan Ziyad dan juga Haikal Danish telah memberikan satu gandingan yang bagus, yang mana Ziyad lebih kepada holding midfielder. Beliau telah banyak merancang daripada tengah dan buka kepada Haikal Danish. Haikal Danish ni dia punya kelebihan adalah daripada segi vision dan juga passing, yang mana dia banyak membuat hantaran-hantaran true passing yang sangat-sangat lawa ke bahagian hadapan. Dia banyak buka game kepada Alif Izwan, dia buka direct tu ke striker, dan hantaran-hantaran tersebut boleh dikatakan berada dalam space ataupun ruang yang kosong untuk striker tu menerima bola dan hanya beberapa step daripada gawang untuk skor. Tetapi macam saya cakap, tengah dah kreatif, pandai open game di bahagian tengah, dan mereka juga pandai untuk melakukan switch play dan sebagainya. Tetapi akibat daripada ketumpulan bahagian serangan, peluang-peluang tersebut gagal disudahkan dengan sangat baik. Sepatutnya kreativiti yang ada pada Haikal Danish dan juga Ziyad di bahagian tengah ni, apabila dah dikombine, mereka dah boleh membentuk gerakan-gerakan yang berbahaya ke arah gawang pasukan lawan, dan mereka boleh mencari bahagian serangan dengan sangat baik sebab mereka ada vision dan juga passing accuracy yang tepat serta ada kreativiti untuk merancang pergerakan di bahagian tengah. Tetapi apabila benda tu terjadi, memang ada masalah di bahagian attacking third pasukan Malaysia, yang mana benda ni bukannya baru pertama kali. Sebelum ni pun lawan dengan Mongolia juga masalah yang sama. Apabila di middle third, defend dah semua dah padu, tetapi masuk dekat attacking third sahaja, benda tu yang menjadi masalah kepada pasukan Malaysia dalam menyudahkan peluang. Yang mana boleh saya katakan Malaysia ada idea, Malaysia ada corak permainan yang bagus, ada idea, gerakan ada, tetapi daripada segi execution ataupun daripada segi final decision, final part ataupun dikatakan bahagian yang terakhir, itu yang menjadi punca kenapa Malaysia gagal untuk menyudahkan peluang-peluang tersebut. Itu yang kedua lah. Yang ketiga, kalau kita lihat game ni, striker seperti Nazrin Nasir, Alif Izwan, sebenarnya mereka bermain dengan sangat baik. Alif Izwan dengan 2 gol, kita boleh katakan gol pertama, satu larian ke dalam ruang yang kosong, lalu dapat bola terus melakukan finishing. Benda tu bagus. Gol yang ketiga dijaringkan memang on point, memang lawa dan sebagainya. Dan memang Nazrin Nasir pun ada chances, pergerakan, movement mereka semua dah bagus, positioning semua dah bagus. Cumanya apa yang kurang kepada dua striker Malaysia ni adalah macam saya cakap tadi lah, finisher ataupun penyudah, yang mana daripada segi final decision mereka agak lambat. Ada juga beberapa peluang yang lain untuk Malaysia skor daripada luar kotak penalti dan sebagainya, tetapi benda tersebut gagal dimanfaatkan dengan baik. Jadi benda inilah yang patut kita risaukan. Secara rumusannya, Malaysia dah bermain dengan baik, Malaysia dah ada proper plan untuk involve dengan build-up, bagaimana mereka nak melakukan switch play, kanan kiri tengah hidup, defend tak ada masalah sangat. Cumanya di attacking third, bagaimana mereka nak execute the idea untuk score. Jadi benda tu yang menjadi persoalan, bagaimana coach Hassan untuk perbaiki masalah finishing ataupun penyudah Malaysia ni. Sebab apa, kadang-kadang ada hantaran dilakukan gagal untuk disambut. Boleh saya katakan kebanyakannya reaksi kepada bola, awareness dalam padang, positioning, dan juga mereka lambat untuk react dengan keadaan kelajuan bola untuk menerima umpanan-umpanan daripada bahagian tengah ataupun bahagian kanan ketika dalam situasi mereka lebih selesa untuk berada dalam situasi yang tidak dikawal untuk menerima bola berbanding untuk berada ataupun challenge keadaan apabila bola berdekatan dengan pemain lawan. Jadi benda tu perlu diimprove lah untuk game menentang Korea Selatan. Jadi itu je ulasan saya. Assalamualaikum.